Okay. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to Cikgu Nasibah kita. Okay, my voice okay ke as for now? Okay, semua okay. Alamak, budak kecil ni. Okay. So now, masih Alamak, hilang-hilang suara. hilang-hilang? Suara saya yang tu. hilang-hilang Right, so better dulu. Okay. So, welcome to Freemium Consultation. It's a premium program but then free for 30 minutes only. So, with me adalah Cikgu Nasibah. Statement lah Cikgu Nasibah kita. Kejang dia. Okay, tak apa. Okay, as long you can listen and we can answer, then we just proceed as well. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Apa yang saya buat? Saya bantu usahawan macam Cikgu Nasibah dan juga usahawan yang menonton YouTube Kimi Abdullah hasilkan ratusan ribu ringgit melalui satu servis atau satu produk sahaja. So now, okay, Cikgu Nasibah, apa yang you nak tanya? Okay, apa yang you nak tanya kita dan apa yang boleh saya bantu? Silakan. Okay, sebenarnya macam ni. Sebelum ni, tahun 2020 lah, saya pernah capai sales 10k lah. Pernah capai sales 10k. Alright. Tapi terstop di situ. Lepas tu, masa tu release semua team ke orang lain. So personal sales saja sekarang. Maksimum 1k saja sebulan sale saya. 1k lebih sikit macam tu sajalah. Lepas tu sekarang ni saya nak capai itu balik. Tapi saya dah tak, macam dah hilang skill untuk recruit team. Okay. So saya nak tahu apa yang saya boleh buat, sebab benda yang saya dah pernah buat dulu saya dah tak boleh nak buat. Okay. Apa yang benda yang you buat dulu dan apa yang you tak boleh buat? Apa yang boleh buat? Apa yang you buat dulu? Sebelum ni kalau cari skill kan, cari team kan kita start dengan trusted circle kita, lepas tu baru iklan kan. Benda tu saya dah tak boleh nak buat. Okay. Iklan untuk cari team pun saya dah tak boleh nak buat. Kenapa tak boleh buat? Fobia kot. Fobia. Rasanya lah macam setiap kali buat post untuk cari team tu kan, type lepas tu delete balik. Memang macam dah. The lack of confidence. Ya. Okay. So, Cikgu Nasibah, you punya gambar stagnant. Kalau you boleh off video dan on balik, then mungkin okay. Alright. So, kat sini, macam ni tau, bila you tak confident atau you lack of idea, you lack of confidence, you lack of, I don't know, maybe something yang kekurangan, I believe, benda ni sebenarnya, dia related dengan you punya motivation. Alright, motivation ni mungkin ada, tapi kurang. Motivation mungkin ada tapi lemah. Motivation you ada mungkin tak konsisten. Bila you ada motivation, dia akan drive you untuk terus buat. Motivation yang buatkan you well disciplined. Apa itu disiplin? Alright, disiplin ni bila you tahu benda tu tak boleh, you tetap tak buat. Bila you tahu benda ni kena buat walaupun susah, you tetap buat. Walaupun you tahu puasa tu walau tak ada orang sekeliling, you kat dapur seorang you boleh minum air pahit, you takkan buat. Itu disiplin. Alright? Disiplin sebenarnya datang bila you ada passion. Alright? Passion apa pula? Passion ni you tahu benda ni susah gila, you tetap nak buat. You tahu benda ni ambil masa untuk berjaya, you boleh sabar untuk jayakan. You tahu benda ni sebenarnya perlukan usaha yang kuat, tak boleh tidur, you know, anak kacau, you kena sabar, you tetap akan happy untuk buat. Bila you buat, you tak penat. Bila you stress, keadaan menekan you boleh cool down. You marah dulu ni, marah keliling ni. Tapi bila fokus balik kerja, just enjoy balik kerja you. Itu adalah passion. Macam mana nak dapat passion tu? Bila you tahu dia punya goal, dia punya ending, dia punya result. Ya, aku kena buat ni, kalau aku buat aku dapat macam ni. Kalau aku buat hidup aku macam ni. Kalau aku dapat buat income aku macam ni. You jelas, you faham dan you tahu apa yang you nak. Yang you akan dapat. Right? So it's all about affirmation. Kalau you ada affirmation yang betul, you ada niat yang betul, yang straightforward. Straightforward ni maksudnya you tahu, you faham dan you jelas, crystal clear. Dan easy untuk you terus pandang dan terus
admire benda tu. So itu yang membuatkan you akan dapat benda ni. Sebelum ni kita ada share dalam beberapa video. Contohlah dengan, you boleh tengok dekat my YouTube channel, Kimi Abdullah, ada dengan Tuan Azharul. Right, dia branch manager untuk rent property. Alright, dengan agent yang living pun sama. So benda ni kita kongsi benda yang sama. Tim tak semangat lah coach, tim tak semangat lah Tuan Kimi, tim saya banyak keluar lah. It's normal. People come and go. I believe sebelum kita start sesi ni, you ada dengar sedikit sesi ni myself dengan Puan Fatimawati, Syari'i lawyer. Kita through WhatsApp call. Alright, it's normal untuk benda tu sebab kita selalu memang contact semua WhatsApp call. Kadang-kadang Zoom ni sangkut, internet berat, just WhatsApp call, video call terus. Puan Fatimawati pun hadapi masalah sama. Kerja dia dalam bulan ni saja, bulan 7 saja, sampai hari ni keluar 3 orang. Masuk laju, keluar pun laju. Saya cakap Puan Fatimawati, it's quite dangerous. Bila orang senang masuk syarikat you, kenapa dangerous? Dia akan senang keluar. Biar orang susah nak masuk. Sebab biar dia susah nak keluar. Macam mana nak susah masuk dan susah nak keluar? Bila susah nak masuk, maksudnya requirement you besar. You punya expertise tu kena, you punya information tu kena detail. Expertise dia kena power. Supaya you filter, supaya tak senang orang nak masuk. Kadang-kadang you open vacancy. Yang hantar resume dalam 200 orang, tapi tak ada seorang pun diterima masuk sebab tak fulfill requirement. Biar susah masuk supaya susah nak keluar. Okay? Kalau kita ready dan mental kuat, hati memang tegar, tak apa, masuk dan masuk ni 24 jam keluar. Selepas 3 hari keluar, selepas seminggu keluar, selepas dapat gaji keluar. It's normal. Sebab kenapa? Tak semua orang ada keinginan yang betul. Tak semua orang tahu apa yang diorang nak. Tak semua orang ada vision yang macam you. Tak semua orang boleh struggle macam you. Tak semua orang boleh buat gila-gila macam you expect. Sebab tu mereka keluar. So people come and go normal. Bukan semua orang boleh jadi suami you. Nak jadi suami you, semua kena fulfill requirement you. Sama macam pekerja. Nak jadi pekerja you, nak jadi team you, nak jadi part of your staff, part of your vision, part of your dream, kena ada orang yang sama kepala dengan you, sama hati dengan you dan sama aktiviti dengan you. Dia congruent, dia selari. Right? Mindset, skill set dan juga emotion dia kena selari. Alright? Dan baru senang you nak dapat. Setakat ni penerangan ni okey ke Cikgu Nasibah? Cikgu Nasibah keras lagi sekali. Lama. So you kena okey, baru nampak balik. Okey. So far clear? Mindset, skill set dengan apa satu tadi? Perasaan. Kita ada perasaan macam you. Happynya kalau dapat RM10,000 sebulan. Happynya kalau duduk dengan tim ni betul-betul semua semangat, semua teruja. Perasaan. Bestnya jual produk ni. You know, dia kena ada perasaan yang sama. Benda ni kalau congruent, kalau selari dan baru senang you nak cerita. You ludah apa pun orang jilat je semua. Itu bahasa kasar dia lah. Alright? Tetapi, nak bagi mudah benda ni, mudah akan datang, dia kena susah dulu. Kalau senang sekarang, memang sukar akan datang. Dia memang akan terbalik. Biar sekarang ni susah nak dapat tim. Biar sekarang ni susah orang nak masuk duduk dengan you. Supaya you senang nak manage, mereka akan datang. Supaya you senang nak drive, mereka akan datang. Supaya senang you nak motivate, nak influence mereka, nak empower, mereka akan datang. Right? So now, untuk recruit team, right? I believe you have a lot of experience and you did previously. Cuma you tak confident untuk buat lagi sekarang. Contoh, Cikgu Nasibah kita pernah bawa kapal terbang? Tak pernah. Alright. You pernah naik kapal terbang? Okey, boleh. Boleh naik kapal terbang. Okay. So bila boleh naik kapal terbang, alright, I believe you akan phobia pula kalau naik kapal. Alright, naik kapal boleh ke? Kapal laut? Tak boleh. Alright, sama juga macam naik kapal terbang. Alright. Sebelum you nak jadi pilot, you kena naik dulu. Alright, so that you dah biasa naik kapal terbang, nanti one day you contohlah ada keinginan nak naik private jet. Biasanya private jet, you boleh pergi ke depan, ke belakang, pergi. Biasanya macam bawa kapal terbang, duduk kat belakang seat pemandu. Just observe saja pilot. Akan datang, pilot offer. Nak tak? Duduklah kat sebelah I.
jadi co-pilot. So okay, I control, just feel the experience untuk naik kapal terbang. Mulalah waktu tu buka tiket kapal terbang, selfie, telefon terjatuh. Alright. Ada video pilot mana tak excited nak selfie, keluarkan kamera kat luar kapal terbang, memang terkeluar lah kan. Alright. So anyway, bila you dah experience duduk sebagai co-pilot, oh okay, Cikgu Nasibah nanti tekan button tu, oh nanti pegang steering ni, okay tarik sama-sama dengan saya, you dah dapat feel tu, end up you akan nak jadi pilot pula. So long story short, daripada apa yang saya cerita ni adalah untuk macam mana you empower you punya team. Dari duduk dalam kapal terbang you bawa ke kapal terbang yang lebih eksklusif. Daripada jadi general team, you bawa mereka jadi leader. Duduk dalam private jet. Dalam private jet, dia boleh ke depan, ke belakang, mana-mana dia nak pergi. Alright? Bila sebagai team, sebagai leader, mereka experience untuk pegang banyak perkara. Kemudian, you bawa mereka pula, okay, dah sekarang jadi leader. Jom, I ajar you macam nak jadi stokis. You bawa ada duduk sebelah seat you. Jadi co-pilot. Tekan button itu, tekan button ini, tarik sama-sama steering, macam-macam. Alright? Selepas dia dah experience jadi stokis, why not you take over my position? Tapi you handle di Penang, you handle di Sabah, you handle di Johor. You branch out them supaya mereka boleh bawa kapal terbang masing-masing. You dah naik atas sebagai tower control. Okey, mana kapal terbang ni kenapa tak mendarat lagi? Oh, mana sales ni kenapa tak masuk lagi? Oh, kenapa team masalah? Berapa ramai dari recruitment? You just dekat tower control. Right? You just do the checklist. Right? So, itu adalah dia punya flow dia sebenarnya. Okay. So, bila you dah tahu flow ni, kenapa I cerita step by step supaya you tahu, you faham, you jelas dan baru senang nak buat kerja. So, bila you dah tahu everything, okay, siapa nak jadi co-pilot aku nanti? Siapa nak pegang Johor? Siapa nak pegang Selangor? You dah ada cita-cita tu. Bila you dah ada cita-cita tu, dia akan naik semangat. Akan jadi passion. Akan jadi motivation. Akan jadi action. Passion. Sorry, dia bermula dengan affirmation. Tahu, faham, jelas. Kemudian dia akan jadi passion. Walaupun penat, walaupun susah, you tetap buat. Dia akan jadi motivation. Dia akan jadi disiplin. Alright? Disiplin ni, macam mana sekalipun you tetap kena siapkan, you tetap kena buat, you tetap kena capai. Kemudian akan jadi motivation and akan jadi action. So benda-benda ni yang kita nak. It's very basic. But after all, you need awareness. Right? Beza Cikgu Nasibah dengan cikgu-cikgu yang lain di Kunak Sabah. You di Kunak Bukan. Oh bukan. Kota Melaka. Papar. Okay. Di Papar Sabah. Alright, adalah awareness. Awareness macam ni. Macam mana you melihat, macam mana you mendengar, macam mana you merasa, macam mana you physical touch dan merasa, feeling. It's awareness. What makes you different dengan cikgu-cikgu lain di Papar Sabah adalah macam mana you dapat awareness tu. Dan Cikgu Nasibah, I believe awareness sekarang you masih kaku. Internet dia sangkut tu. Alright. So now, dari awareness ni yang membezakan you dengan cikgu yang lain. Tetapi, anda katalah you the king of teachers in Papar Sabah. You akan dikomparekan pula dengan cikgu-cikgu yang lain di Sabah. Alright. Cikgu-cikgu yang win di setiap daerah akan tengok pada awareness mereka. Dan kemudian dia akan tengok seluruh negara. Beza I dengan mentor-mentor yang lain, dengan trainer-trainer yang lain, dengan coach-coach yang lain adalah awareness kami. Macam mana awareness kita orang? Ni myself sebagai business owner. Kenapa kini tak adalah tua sangat, tak adalah muda sangat, just nice, baby face, tetapi dapat something yang besar. Alright, contoh. Dapat satu kejayaan yang besar, dapat kejayaan yang laju, dapat kejayaan yang konsisten. It based on my action. Macam mana I boleh dapat benda tu? Yang 5 perkara yang cakap tadi. But after all, the top part adalah sebenarnya awareness. Macam mana I nak tengok benda tu? Cikgu Nasibah nak tahu tak macam mana I dapat my awareness? Alright. I meet successful people since 2009, 2008. Alright.
I meet them, Datuk, I quite salute lah tengok dengan kereta Datuk, dengan kejayaan Datuk, contohlah. I cakap yang tu. So, apa kesalahan yang Datuk dah buat untuk you dapat macam ni? Tan Sri, macam mana you handle you punya depression waktu you gagal? Tuan Haji, macam mana you, apa failures yang you dah hadapi? Puan, macam mana you kental boleh go through all this process? I jumpa orang-orang yang successful, I tak tanya macam mana dia buat duit. I tak tanya macam mana mereka berjaya. I tanya macam mana mereka gagal dan macam mana mereka solve masalah mereka. Sebab I believe what? I believe kalau I nak berjaya, I pun akan hadapi masalah-masalah macam mereka. Cumanya, I tak tahu bila, I tak tahu macam mana, I tak tahu besar mana. I tak tahu benda tu. But then, I'm pretty sure I dah tahu solutions daripada mereka ni. Alright? Cikgu Nasibah okey? Lama menulis tu. Okay? So, kat sini, bila I tahu, contohlah, Cikgu Nasibah, Cikgu Nasibah boleh on video balik. You kena buat every 3 minutes. Alright? So, kat sini, you nak tahu tak, macam mana kita boleh fight corona? Macam mana? It's happen dari zaman Rasulullah lagi. All this virus dah happen daripada zaman Rasulullah lagi. Sahabat Rasulullah kata, okey, perhatian, jangan sesiapa keluar pergi pasar, jangan sesiapa pergi berdagang, duduk di rumah sampai keadaan pulih. Zaman dulu lagi dah face benda ni. Kemudian bird flu, kemudian polio, kemudian apa? Semua kita dah alami. Cuma kita ni gabra sebab awareness kita kurang. Right? In fact, ekonomi Malaysia akan drop setiap 10 tahun. Tapi kita masih lagi tak ada awareness nak simpan aset, nak belajar saving, nak belajar jaga duit. Oh, aku kaya, gaji RM30,000. Belanja RM34,000 sebulan. Income RM30,000, keluar overhead RM34,000. Memanglah kau miskin. It's not about berapa banyak duit kita dapat. Berapa banyak duit kita boleh jimat. Sebab tu, orang-orang kaya kedekut tak hidung mesin. Sebab mereka jaga every cent yang keluar daripada duit mereka. I bekerja dengan Chinese. Kini, mana 3 sen? Memang kena mati. Memang kena surat khabar Cina tu diketuk balik. Lu kalau ini barang pun lu tak boleh jaga macam lu orang kaya. Alright? I bekerja dengan Indian, I bekerja dengan Chinese, I bekerja dengan Italian, I bekerja dengan British, I bekerja dengan orang luar. I tak pernah bekerja dengan Melayu. I tak tahu culture Melayu macam ni. But to be frank, mungkin Allah nak tunjuk cara I berbeza. Ini adalah benda yang you akan dapat, you akan belajar supaya you dapat bantu orang Melayu. Sebab tu I marah betul orang Melayu. Sebab kenapa? Pertama, awareness kita kurang. Nombor 2, kita terlampau comfort. Nombor 3, dia comfort satu hal. Nombor 3, dia tak nak berubah. Okey lah ni, boleh lah 2,000 setengah, okey buat. Boleh bayar tu, boleh bayar. It's okay. But then, kau masih pinjam duit orang, it's not okay. Right? Pinjam duit bank, it's not okay. Right? Tutup lubang, gali lubang. Tutup lubang, gali lubang. Alright? You dengan Bangla sama, tak ada beza. Nak cakap dengan diorang. Sebab apa? I have 7 pekerja Bangla. Bos, ini bulan boleh sikit duit extra ke? Duit extra, dia bayar lubang sana. Tutup hutang sana. Pinjam pula minggu sini, bayar hutang bos. Dia pandai ni, dia pandai susun. Bagus ni dia panggil pandai susun. Tak bagus ni dia tetap berhutang. Bagus ni dia pandai communicate. Communicate macam mana? Dia pandai pujuk orang sampai orang tu keluar duit. Kalau I suruh Bangla ni jual barang, dia bagus. Sebab dia pandai communication. Dia pandai bawa keluar duit orang masuk ke akaun dia. Bangla pandai. Tapi tetap berhutang. Right? So, kat sini, Cikgu Nasibah dapat. Alright. Untuk create team, nak create agent, it's easy. Right? Macam mana? Nak tahu tak? Nak. Tanya mereka. Nak jadi agent tak? Tu je. Ya yeah. Tapi, decision yang mereka cakap nak, itu yang kita nak dengar kan? Oh, nak jadi cikgu punya agent, nak jadi team you cikgu. Proses dia nak cakap nak tu bermula dari proses pertama kali dia nampak you. It's not when you offer, it's when they see you. Lama cikgu Nasibah kita kemam mulut.
Right? Offers akan accepted bukan dari first time kita offer. It's accepted when they first time see you. Right? Sama juga, for your information, you nak mereka jadi agent you. You closing mereka untuk recruitment. You closing client untuk sales. You closing branding untuk sponsorship, untuk investor. It's actually the same process. Bezanya tujuan, bezanya orang tu. Alright? You recruit, right? You buat closing, you buat satu content. Closing dia adalah recruitment. You buat satu content, closing dia adalah untuk sales. You buat satu content, closing adalah untuk marketing ke, branding ke, networking and so on. Alright? It depends on what is your attention. But after all, it depends on your intention. But after all, sebelum you dapatkan intention, sebelum you tunjukkan intention, you dapatkan attention. Attention equals intention. You dapatkan perhatian dan kemudian baru you mudah nak deliver tujuan ni. Intention, tujuan. Attention, perhatian. You dapat attention, mudah nak deliver intention. Tetapi macam mana nak dapatkan attention? Alright. Macam mana nak dapat attention client, nak dapat attention team, nak dapat attention founders and so on? Adalah melalui attraction. Right? You kena tarik perhatian mereka. Alright? You kena tarik apa tahu? Dia sebenarnya menggunakan 3 konsep. Apa yang saya cakap tadi, attraction, attention, intention adalah melalui 3 konsep. Konsep pertama, you dapatkan dahulu pandangan mereka. Kemudian you dapatkan perhatian mereka. Kemudian you dapatkan perasaan mereka. 3P. Pandangan, perhatian, perasaan. Alright? So, kat sini cikgu dah sabar clear? Clear. Ini je dah 27 minit. Okay. So, I have to go because kita ada 11.30 hari ni marathon sampai pukul 3 petang. Alright. This is, tu cakap memang sibuk sedikit. So, memang siapa yang WhatsApp, minta maaf kalau tak balas. Memang normally selepas seminggu kita akan balas. So, hopefully cikgu Nasibah okay and minta maaf sebab kelewatan dan hopefully you boleh tengok balik video ni di YouTube channel untuk you recap balik, untuk you apply. It's basically the closing. Ni kita nak wrap up. Bila you nak buat sesuatu, you nak deliver intention, it's related dengan ayat ujung je. Nama dia pitching. Macam mana you nak pitch mereka. Alright? Pitch mereka adalah macam nak closing mereka, bahasa mudah ni. You nak closing orang, alright, adalah melalui pain point. Pain point, titik sakit. Macam tu lah. Titik paling desperate. Titik paling terdesak. Contoh, kalau klien you nak buat pain point, dia terdesak nak muka dia transparent, bukan flawless. Right? Oh, kulit you boleh flawless. No. Produk I, kalau you pakai muka you transparent. Wow, memang desperate betul tu. Okay, contoh, kulit pula. Produk ni kalau you pakai, you boleh tidur tak bangun. Contohlah, susah nak tidur lah saya, ada tak ubat yang mudah saya tidur? Boleh puan pakai ni. Sekali pakai tak bangun. Contoh, pitching, pain point. Okay, pain point untuk recruitment. You nak gaji 10,000, it's easy. Tapi nak gaji 10,000 yang berulang-ulang, jumpa saya. Dia mungkin pernah dapat 10,000 tapi very rare. Kadang-kadang dia dapat 10,000. Kalau nak 10,000 berulang-ulang, jumpa saya. Saya adalah leader yang terbaik untuk you. Right? What is the pain point? Sebelum dapat pain point, you kena jadi leader. Ni pakai ni. Kena dengar. Dengar je. Kalau dia tak nak cakap, you bagi soalan supaya dia jawab. Oh, kat sini rupanya dia desperate. Oh, kat sini rupanya dia punya pain point. Oh, kat sini rupanya dia punya interest. Menggunakan benda tu lah you close. Oh, I thought tadi you cakap macam lah you ada duit tapi kadang-kadang biasalah kita kadang perempuan ni ada anak tak cukup tapi itulah kita kadang tak konsisten. Nak tak I bantu you dapatkan at least RM3,000 konsisten every week. Right? So, jumpa I. That's it. Simple je nak closing. Tapi macam saya cakap, dia bermula dengan bila first time mereka tengok you.
Bukan first you pitch them. Right? Trust perlukan masa ke, Cikgu Nasibah? Trust perlukan proses. It's okay. I pun dulu cakap macam tu. Lepas I tahu, trust perlukan proses. Daripada proses pertama kali mereka tengok you sampailah proses terakhir you nak pitch. That is the process. Sebab tu, ada orang close client RM3,000 ambil 3 bulan. Ada orang ambil 3 minggu. Ada orang ambil 3 hari. Orang yang terbaik ambil 3 minit untuk closing. Sebab dia faham proses tu. Okay? So, Cikgu Nasibah, nanti boleh recap balik video ni. Is quietly laju sikit aku cakap sebab kita nak mengejar masa. Alright. So, I wish this can benefit you. Nanti kita akan WhatsApp video ini, boleh? Alright, itu saja. Thank you so much, Cikgu Nasibah. Terima kasih, Cik Imi. Alright, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.